Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Topik ini adalah topik yang ke-9 iaitu topik yang terakhirlah untuk subjek SKPM 2093, pengurusan latihan dan modifikasi tingkah laku. Jadi kali ini kita akan bincangkan bagaimanakah untuk menilai keberkesanan latihan. Yalah, kita dah bincang macam mana kita nak buat program latihan, macam mana program latihan tu boleh modifikasi tingkah laku manusia, dan lepas kita anjurkan program latihan tu, kita kenalah menilai program latihan tersebut berkesan atau tidak berkesan. So maksudnya adakah program latihan itu betul-betul memberi manfaat atau tidak kepada peserta latihan tersebut. Jadi di akhir topik kali ini, anda semua sepatutnya dapat memahami beberapa kaedah dan sumber data yang boleh digunakan untuk menilai keberkesanan latihan, dan kemudian menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 model yang boleh digunakan untuk menilai keberkesanan latihan, dan yang terakhir adalah mengenal pasti 4 tahap penilaian dalam model penilaian keberkesanan latihan oleh Kirkpatrick yang dibina pada tahun 1959 dan dikemaskini pada tahun 1996. Okey. Okay, jadi sebelum ni kita dah belajar kan macam mana nak buat program latihan, dan program latihan itu betul-betul dapat menyelesaikan masalah ataupun memenuhi research, memenuhi jurang, jurang kemahiran, pengetahuan yang ada pada peserta tersebut. Ingat tak, the first step yang kita kena buat untuk membangunkan satu program latihan adalah untuk menilai analisis keperluan latihan, iaitu kita nak tengok sama ada latihan tersebut diperlukan atau tidak. Jadi jika terdapat keperluan, jika terdapat masalah dalam kalangan masyarakat ataupun dalam kalangan sasaran program latihan yang ingin kita laksanakan itu, maka barulah kita anjurkan program latihan tersebut. Jadi lepas kita dah buat semualah daripada step pertama sampai step yang terakhir. Ingat tak, kita ada belajar tentang reka bentuk latihan. Jadi lepas habis 14 step tu, step yang terakhir itulah yang ke-14 tu adalah kena menilai keberkesanan program latihan. So dekat sinilah kita akan dapat tahu sama ada program latihan kita itu benar-benar dapat menyelesaikan masalah peserta kita dan benar-benar dapat mencapai objektif program latihan. Jadi definisi keberkesanan latihan itu sendiri adalah pencapaian objektif latihan di mana berlakunya perolehan kemahiran, konsep, peraturan dan sikap yang sistematik yang akhirnya dapat meningkatkan prestasi. So maksudnya apabila kita buat satu program latihan tu kena ada objektif, dan biasanya objektif tersebut adalah untuk membekalkan kompetensi atau pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diperlukan kepada seseorang peserta ataupun individu dalam program latihan tersebut untuk menyelesaikan masalah dia lah. Okey. Jadi kita tengok kat sini ada banyak kaedah-kaedah untuk menilai keberkesanan latihan. Okey, contohnya untuk kalau kita nak menilai keberkesanan latihan, kaedah yang kita gunakan ni lebih kurang samalah dengan kaedah yang kita gunakan untuk membuat analisis keperluan latihan. Dan ini adalah kaedah-kaedah asas yang memang biasa digunakan untuk menjalankan kajian. Nanti anda semua di tahun akhir tentu akan buat tesis, kajian tesis. So, jadi kajian tesis tu mungkin anda kena pilih lah kaedah mana yang anda nak buat untuk mengutip data kajian anda. Jadi ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk menilai keberkesanan latihan. Contohnya adalah dengan menggunakan soal sidik. Jadi soal sidik ni selalu kita gunakan dalam kajian tinjauan, di mana kita berikan soal sidik kepada semua peserta program latihan kita, dan tak semestinya program peserta sahajalah. Kita boleh juga bagi soal sidik kepada sumber-sumber data lain-lain lah. Contohnya penyelia kepada pekerja kalau program latihan itu untuk pekerja, ataupun guru kepada pelajar sekolah jika program latihan yang kita buat itu adalah untuk pelajar sekolah. So, maksudnya soal sidik ni kita cuma kutip data
ya, menggunakan kaedah tinjauan untuk melihat sama ada program latihan kita itu berkesan atau tidak. Jadi ini adalah beberapa kaedah yang boleh gunakan. Jadi yang pertama adalah soal sidik. Okay, yang kedua adalah kita boleh temu bual. Okay, temu bual tu maksud dia kita bercakap lah, bercakap dengan kita punya informan ataupun responden kita tu untuk tahulah sama ada program latihan kita berkesan atau tidak. Contohnya kalau kita nak temu bual peserta, maka kita bolehlah duduk dengan dia lepas habis program latihan tu dan kita tanyakan kepada dia lah macam mana latihan tu berkesan kepada dia. Dan selalunya temu bual ni dibuat kepada orang-orang yang berkepentingan lah. Contohnya kalau kita buat program latihan itu kepada pelajar sekolah. Jadi kita lepas habis daripada program latihan tu, kita akan temu bual ibu bapa kepada pelajar tersebut untuk tahu sama ada terdapat tak perubahan kepada anak-anak mereka ni lepas mereka pergi kepada program latihan yang kita anjurkan. Kaedah yang ketiga adalah kita boleh gunakan juga pemerhatian. Pemerhatian ni contohnya bila kita buat satu program latihan tu, kita nampaklah pada mula-mulanya peserta program latihan tu memang tak tahu apa-apa pun tentang apa yang nak kita ajar. Okay, contohnya kalau kita buat program motivasi dalam kalangan pelajar sekolah. Jadi masa mula-mula tu kita boleh nampaklah pelajar sekolah ni, mereka ni semua memang tak ada motivasi nak belajar. Okay, memang tak berminat nak belajar. Tapi lepas kita buat program latihan tu, kita boleh nampaklah semua peserta tu suka nak belajar, tahu cara nak belajar. Dan mereka memang menunjukkan minat lah untuk belajar. So, jadi kat situlah kita boleh nampak keberkesanan program latihan kita. Okay, satu cara lagi yang kita boleh gunakan untuk menilai keberkesanan latihan adalah menggunakan data sekunder. Contohnya, kalau buat latihan program latihan untuk modifikasi tingkah laku kepada pekerja di dalam organisasi pekerjaan. Jadi kita boleh tengoklah dia punya data sekunder seperti rekod penilaian prestasi, aduan pelanggan, mereka punya pencapaian jualan, okay? Benda-benda macam tu lah. So, jadi kita boleh nampak dia punya data sekunder tu, dia punya rekod-rekod tu, adakah mereka ni punya prestasi sebelum dan selepas kita bagi program latihan itu meningkat atau tidak. Jadi kalau meningkat tu maknanya adalah latihan tu berkesan lah kepada dirinya. Okay, satu lagi kaedah yang biasa digunakan untuk menilai keberkesanan latihan adalah menggunakan ujian atau ujian lah. Ujian. So, ujian ni dia boleh jadi pelbagai lah. Contohnya kalau kita buat program latihan itu yang bersifat kognitif. So, maksud dia kita bagi ilmu saja, kita bagi pengetahuan saja. Jadi, kita bolehlah buat di akhir program tersebut, kita bagi dia ujian bertulis atau kita panggil sebagai paper and pencil test lah. So, benda ni kita bagi kepada dia lepas dia habis program latihan tu dan habis ambil ujian tu. So, kita boleh nilai lah mereka ni boleh jawab ke tidak soalan-soalan yang kita tanya tu, yang mana soalan-soalan itu adalah tentang kandungan latihan yang kita sampaikan pada mereka lah. Biasanya untuk buat ujian ni, kita boleh ukur pengetahuan peserta tu sebelum dan selepas program latihan, supaya kita dapat bandingkan. Kalau ada peningkatan selepas program latihan dijalankan, maksudnya latihan tu berkesan. Dan ujian ni tak semestinya yang berkaitan dengan kognitif. Contohnya kalau kita masukkan dalam kandungan program latihan tu kemahiran, contohnya mengajar dia kemahiran, jadi kita boleh juga bagi dia ujian praktikal. So, maksudnya kita minta mereka buat simulasi ataupun latihan dalam kumpulan ataupun main peranan, melakonkan semula apa yang diajar dan adakah mereka dapat mendemonstrasi benda yang betul, kemahiran yang betul yang telah kita ajar. Jadi dekat situlah kita punya ujian secara praktikal. So, dekat sini adalah beberapa kaedah yang biasanya digunakan untuk menilai keberkesanan latihan, di mana ada 5 kaedah lah. Soal sidik, temu bual, pemerhatian, data sekunder dan juga ujian. Okay, tadi kita dah tengok macam mana nak kutip data. Okay, sekarang kita nak tengok siapakah orang yang kita nak kutip data tu, atau dengan siapa data tu, sumber data tu dapat datang pada mana. Okay, biasanya untuk menilai keberkesanan program latihan, sama ada kita nak tahulah program latihan kita ni bermanfaat ke tak, berfaedah ke tak, bagus ke tak, betul-betul berkesan ke tak. Jadi biasanya orang pertama, sumber pertama yang kita akan nilai adalah peserta latihan itu sendiri. Sebabnya mereka yang kita nak bagi
pengetahuan, kemahiran, ubah sikap mereka. Jadi mereka lah yang lebih tahu sama ada latihan yang kita bagi tu benar-benar berkesan kepada mereka atau tidak. Okay, jadi sumber pertama yang biasanya kita ambil untuk menilai kepuasan latihan adalah peserta program latihan itu sendiri. Jadi dekat sini ada macam-macam jenis lah penilaian. Contohnya seperti penilaian kendiri, ujian, tugasan kita bagi kepada peserta tu. Okay, penilaian kendiri ni soal sidik yang survey tadi lah, soal sidik tinjauan, kaedah tinjauan tadi tu. Jadi kita boleh ambil semua data ni. Okay, kita ambil semua data ni dan kita boleh melihat dari aspek ataupun dari sudut peserta adakah program latihan kita berkesan atau tidak. Dan majoriti orang yang dalam kajian sekarang lah, dalam dunia sekarang, majoriti memang menilai keberkesanan latihan melalui sumber peserta. Okey, satu lagi sumber yang kita boleh gunakan untuk menilai sama ada program latihan kita berkesan adalah atau tidak adalah menggunakan data sekunder. Dan data sekunder ni dia ikutlah kepada siapa peserta kita, ya. Okey, contohnya kita buat program latihan kepada para pekerja dalam organisasi. Jadi rekod penilaian prestasi mereka ni merupakan data sekunder. Jadi kita boleh ambil rekod penilaian prestasi ni ataupun pencapaian mereka dan kita bandingkan sebelum dan selepas kita buat program latihan. Okey, kalau kita buat program latihan kepada pelajar sekolah pula, jadi kita boleh ambil lah mereka punya rekod prestasi akademik sebelum dan selepas kita bagi program latihan kepada mereka lah. Okey, jadi dia ikut kepada siapa peserta kita tu. Okey, satu lagi sumber data yang kita boleh gunakan untuk menilai keberkesanan latihan adalah orang-orang di sekeliling. Contohnya seperti penyelia. Kalau dia ada pekerja, okey, jadi penyelia dia lah yang bagi dia markah tahunan tu. Okey, yang menilai prestasi tahunan dia tu. Jadi kita minta kepada dia sebab orang ini adalah orang yang penting lah sebab dia yang memerlukan peserta tersebut untuk menambah ilmu ataupun kemahiran melalui program latihan. Jadi kita tanya kepada dia dan dia yang memang menilai pekerja tu, contohnya jadi kita boleh tanyakan penyelia ini apakah pandangan dia terhadap peserta itu setelah menghadiri program latihan. Jadi kita biasanya gunakan kaedah temu bual lah untuk orang-orang sekeliling macam inilah. Kalau orang tu sedikit lah, tapi kalau ramai selalu kita gunakan soal sidik. Okey, contoh kalau kita bagi program latihan kepada pelajar sekolah pula, orang-orang sekeliling tu termasuklah guru-guru mereka, okey, rakan sekelas, dan mungkin kalau program latihan tu melibatkan program latihan komuniti, kita boleh juga kutip data daripada jiran-jiran kepada pelajar sekolah tu. Ni contoh okey. Jadi orang sekeliling tu semua kita boleh libatkan untuk menilai sama ada program latihan kita ini berkesan atau tidak lah. Okay? Tapi pemilihan sumber ini bergantung kepada latihan yang kita anjurkan sendirilah. Tengok kepada kesesuaian. Okay, biasanya memang kalau menilai keberkesanan latihan ni, orang ambil daripada satu sumber saja, iaitu peserta latihan itu sendiri. Tetapi kalau nak lagi tepat keputusan tu, kita boleh ambil daripada 2-3 sumber, lepas tu kita bandingkan, okay, sama ada kesemua sumber-sumber ni adakah menunjukkan keputusan ataupun data yang samalah. Okay? Dan kemudian kita buat juga penilaian sebelum dan selepas program latihan supaya kita dapat tengok sama ada program-program latihan itu betul-betul berkesan atau tidak. Okey, satu lagi sumber data yang kita boleh gunakan untuk menilai keberkesanan latihan adalah pelanggan ataupun pihak berkepentingan terhadap program latihan yang kita anjurkan. Okey, contohnya kalau kita bagi program latihan itu kepada pekerja dalam organisasi, jadi kita bolehlah kutip data melalui orang-orang yang berkepentingan lah, contohnya macam pelanggan. Okay. Biasanya contoh kalau kita menilai keberkesanan program latihan dalam kalangan kaki tangan awam, ia bagus kalau kita gunakan data melalui pelanggan, bukan melalui pihak atasan mereka. Sebab pihak atasan ni, mereka ni kerja kerajaan kan, kerja makan gaji. Jadi mereka dia bawah dia tu dia ada ramai sangat staf bawah dia. Jadi dia tak selalunya tak
tak melihat sangatlah apa pekerja tugas dia, harian dia dan sebagainya lah jadi lebih baik kalau kita gunakan data daripada pelanggan supaya kita dapat tengok katalah pelanggan tu katalah pekerja ni, staff ni dia kerja dekat bahagian kaunter. Okey, kaunter untuk isi borang dan sebagainya lah jadi kita kutip data daripada dan kita bagi, dan program latihan diberikan supaya orang-orang yang kerja dekat kaunter ni dia pandai bercakap, pandai menyampaikan maklumat, membantu dan sebagainya lah. Jadi lepas program latihan itu, kita akan ambil data atau temu bual atau gunakan soal sidik kepada pelanggan-pelanggan yang pernah berhubung dengan perkhidmatan peserta latihan yang tadi tu yang bekerja di kaunter tersebut. Okay, jadi data tu lebih tepat lah sebab dia terus kepada prestasi yang berkaitan kandungan program latihan itu. Okay, kalau kita contoh lain lah, kita bagi program latihan kepada pelajar sekolah pula. Okay, jadi kita akan temu buat ibu bapa. Jadi kita tengok pada ibu bapa nak tahulah adakah lepas dia hadir program latihan tu, pelajar ni menunjukkan pengetahuan atau kemahiran dan sikap yang lebih baiklah dalam prestasi belajar mereka atau tidak. Okay. So jadi ini adalah beberapa sumber data yang biasa digunakan untuk menilai keberkesanan program latihan. Okay. Okay, tadi kita dah tahu, kita tengok tadi kaedah macam mana nak kutip data. Lepas tu siapa orang yang kita nak kutip data. Okay, sekarang kita nak tengok pula apa benda yang kita nak nilai. Okay. Kita dah tahu dah tadi kan siapa yang kita daripada mana kita nak dapat kutip data tu, macam mana cara nak kutip data tu. Tapi yang masih menjadi isu adalah apa benda yang dinilai untuk dikatakan program latihan tu berkesan. Okay, jadi macam mana kita nak katakan satu program tu program latihan itu berkesan atau tidak. Okay, kita gunakan pula pendekatan. Jadi ada beberapa pendekatan yang anda boleh pilih untuk menilai keberkesanan latihan. Okay, pemilihan model-model penilaian keberkesanan latihan ini atau pendekatan kepada penilaian keberkesanan latihan ini bergantung kepada kandungan program latihan anda. Okay, contohnya katalah program latihan anda itu yang berkaitan dengan kemahiran saja. Dia tidak melibatkan kognitif. Okay, contohnya anda nak mengajar memandu kereta ataupun anda nak mengajar memasak. Okey, jadi kandungan program latihan tu dia kurang kepada pengetahuan, dia lebih kepada kemahiran contohnya. Okey, jadi kita gunakanlah kaedah yang betul-betul dapat melihat sama ada kemahiran tersebut meningkat atau tidak. Okay, so jadi maksudnya pendekatan kepada untuk apakah aspek yang nak dinilai itu untuk menyatakan satu program latihan itu berkesan atau tidak, dia bergantung kepada kandungan program latihan itu. Okay, jadi kita tengok ini adalah model-model penilaian keberkesanan latihan yang dicadangkan oleh sarjana-sarjana yang berkaitan dengan program latihan untuk menentukan apakah aspek yang kita nak nilai itu dan macam manakah yang apa benda yang kita nak nilai itu sehingga kita boleh katakan program latihan itu berkesan. Okey, salah satu model atau untuk melihat ataupun pendekatan yang digunakan untuk melihat sama ada satu program latihan itu berkesan atau tidak adalah model input process output. Okay, model input process output ini diperkenalkan oleh Bushnell lah pada tahun 1990. Okay, sebenarnya model input process output ni dah dikenalkan lama dulu dalam bidang perkilangan, iaitu contohnya dalam pengurusan teknologi ataupun perkilangan ataupun pengurusan industri. Okay, mereka ni untuk mengetahui lah sama ada pengurusan perkilangan manufacturing mereka itu menjadi satu yang produktif atau tidak. So mereka gunakan model ini, iaitu apakah input yang mereka masukkan, apakah proses yang berlaku dalam organisasi tersebut dan apakah output yang mereka hasilkan. Okay, contohnya katalah organisasi perkilangan ni mereka nak menghasilkan satu produk. Okay, produk macam kereta. Okay, contohnya produk di kereta lah nak buat kereta. Okay, jadi mereka akan senaraikan apa input-input dia. Contoh input dia adalah bahan mentah, okay, pekerja, modal dan sebagainya lah. Okay, jadi prosesnya mereka lihat kepada apa yang proses yang dilakukan dalam organisasi tersebut untuk menghasilkan produk mereka. Okay, contohnya mungkin mesin-mesin yang digunakan perkilangan ni, mesin-mesin perkilangan untuk membuat kereta, pekerja-pekerja yang berkemahiran ataupun berkaitan dengan bidang apa. Okay?
teknologi yang digunakan, reka bentuk kereta yang digunakan dan sebagainya lah. Okay? Itu adalah proses dalam organisasi tersebut. Dan kemudian mereka lihat kepada output dia. Jadi output dia menghasilkan kereta apa? Kereta jenis MPV ke, okay, kereta jenis sedan ke dan sebagainya lah. Okay. So, jadi dekat situ kalau ada berlaku seperti reject produk ke, ataupun produk-produk yang produk-produk yang rosak dan sebagainya, jadi mereka akan pergi kepada satu persatu untuk tengok macam mana untuk memperbaiki output mereka. Okey, jadi model ini kemudian diadaptasi oleh Bushnell pada tahun 1990 untuk menilai pula keberkesanan program latihan yang diberikan kepada pekerja. Okey, contohnya melalui menggunakan model ini. Okay. Bushnell dia mencadangkan lah. Kalau kita nak buat program latihan tu, kita kena senaraikan input. Apa input-input yang digunakan untuk menganjurkan satu program latihan. Okay, contohnya, dia buat latihan tu dekat mana. Okay. Siapa yang membangunkan kandungan latihan. Apa kandungan latihan yang dibangunkan. Okay. Apa objektif dia, siapa dia punya penceramah ataupun jurulatih dan sebagainya lah. Okey, kemudian mereka lihat pula proses. Okey, prosesnya tu maksudnya masa dia buat program latihan tu, dia tengoklah proses tu melalui input yang dia bagi tu. Okey, proses dia tu dikaji jugalah. Okey, contohnya lepas dia tengok tu, dia akan lihat pula macam mana. Kita tadi kan dia dah pilih jurulatih yang bagus. Okey, jadi masa proses tu, adakah jurulatih tu benar-benar menyampaikan kandungan latihan yang diberikan? Adakah kandungan latihan tu benar-benar dapat memberikan kemahiran dan pengetahuan kepada peserta? Okay, adakah contohnya kalau mereka gunakan tadi tu, input tadi tu mereka gunakan bilik kuliah dan sebagainya, adakah bilik kuliah itu benar-benar berkesan sebagai medium untuk para peserta diberikan program latihan dan sebagainya lah. Jadi mereka lihat kepada proses. Kemudian yang akhir sekali mereka lihat pula kepada output. Jadi outputnya itu tadi kan dibagi latihan kepada pekerja. Okay, contoh okay, jadi outputnya macam mana? Adakah para pekerja boleh buat kerja dengan baik? Adakah produk tu yang mereka hasilkan tu betul-betul ada improvement dan sebagainya lah. Okay. Jadi ini adalah model IPO, dipanggil sebagai model IPO oleh Bushnell 1990, iaitu model input process output. Okey, satu lagi model yang dicadangkan adalah sebenarnya untuk menilai keberkesanan program latihan ni ada banyak model lah yang dicadangkan. Okay, macam yang tadi tu, ini model ni lebih kepada model umum. Kalau anda nak tengok perjalanan program latihan anda, sepanjang program tu, maksudnya satu program lah. Okay? Dari segi kos dan sebagainya, dari segi pemilihan kandungan latihan, jurulatih dan tempat dan sebagainya. Okay, jadi kita boleh guna model ini. Tetapi apa sebenarnya yang anda nak nilai tu, itu bergantung kepada apa yang anda nak nilai lah. Contohnya kalau anda nak nilai dari secara keseluruhan, anda boleh gunakan model IPO. Okay, tetapi katalah anda nak menilai hasilnya sahaja. Okay, hasilnya sahaja. Anda dah buat program latihan, tak kisahlah siapa pun ceramah dia, siapa jurulatih, tak kisahlah semua tu. Okay, tapi yang kita nak tengok yang akhir sekali. Lepas bagi program latihan tu betul-betul berkesan atau tidak. Okay, jadi ini adalah satu model yang dicadangkan oleh Bersin tahun 2008. Jadi dia mencadangkan training impact evaluation. So maksudnya kalau kita nak menilai program latihan tu, kita tengok impact dia saja. Apa kesan dia saja. Kalau dia berkesan, kalau dia ada impact, so maksudnya dia berkesan lah. Kalau dia tak ada impact, maksudnya dia tak berkesan. Okey, dia bagi yang membenarkan Bersin ni, dia juga datang daripada bidang pengurusan sumber manusia. Okey, maksudnya bidang pembangunan manusia, untuk melihat untuk menguruskan pekerja. Okey, jadi contoh-contoh training impact tu, evaluation tu, dia punya apa yang impact yang nak dia nilai tu lebih kepada impact kepada seorang pekerja lah. Okey, contohnya adalah lepas bagi program latihan kepada pekerja, kita boleh nilai kualiti pasukan kerja, teamwork quality. Lepas tu kita boleh nilai juga produktiviti kumpulan, kecekapan dan kecerdasan kumpulan,
motivasi kumpulan kerja, pengurangan ketidakhadiran kerja, okey. Pengurangan pusing ganti kerja, benda-benda macam inilah kepuasan pelanggan dalaman, pelanggan luaran. Okey, kalau dalam urusan sumber manusia, internal customer satisfaction. Okey, internal customer tu maksud dia pekerja dalam organisasi itu sendirilah. Pekerja-pekerja dalam organisasi itu dianggap sebagai pelanggan dalaman. Kalau pelanggan luaran tu adalah pelanggan yang membeli produk atau perkhidmatan lah. Okey, yang tu adalah pelanggan luaran atau external customer. Okey, lepas tu kita tengok pula impact dia terhadap pengurangan kos, terhadap keuntungan jualan, terhadap reputasi organisasi, terhadap pencapaian matlamat organisasi. Okey, kita tengok semua benda elemen-elemen yang hasil akhir tu. So kita barulah kita tengok adakah satu program latihan tu benar-benar berimpak atau tidak terhadap organisasi. Okey, ini adalah untuk latihan kepada bekerja dalam organisasi. Okay, kalau kita buat program latihan umum untuk komuniti, untuk masyarakat, so kita boleh adaptasi lah apakah impact dia terhadap peserta kita lah. Itu pun kita kena pasti jugalah siapa peserta kita. Okay, contoh tadi katalah kita buat program latihan terhadap pelajar sekolah. Jadi kita tengoklah impact hasil akhir tu terhadap pelajar sekolah. Okay, contoh apa yang anda harapkan daripada pelajar sekolah. Kalau anda sebagai ibu bapa ataupun sebagai guru, jadi apa yang kita harapkan daripada pelajar sekolah? Jadi yang pertama kita biasanya lah kita harapkan dia ada prestasi akademik yang bagus, kita harapkan dia ada sahsiah yang bagus, kita harapkan dia seorang yang berkemahiran dalam komunikasi, mempunyai peribadi yang baik, okay, benda-benda macam tu. So kita tengok kalau program latihan tu diberikan kepada mereka, ada impaknya terhadap benda-benda yang disenaraikan ni, maka latihan itu dianggap sebagai berkesan. Okay. Jadi itu adalah pendekatan atau model yang kedua lah. Okay. Dalam topik kali ini kita hanya bincangkan 4 model sajalah. Sebenarnya kat luar sana ada sangat banyak model-model atau pendekatan yang digunakan untuk menentukan sama ada program latihan itu berkesan atau tidak. Okey, sekarang kita tengok pula kepada pendekatan yang seterusnya atau model yang seterusnya, iaitu model return on investment atau ROI. Okey, ROI ni dia dia sedikit berbeza lah dengan model yang pertama. Model kedua tadi yang kita bincangkan, di mana model ROI ni dia lebih kepada pengiraan duit lah, pengiraan untung rugi. So dia lebih kepada pengiraan sama ada kalau kita buat satu program latihan tu untung atau tidak. Okay, untung tu bukan maksudnya awak ni buat company program latihan kan, lepas tu awak jual program latihan awak, lepas tu ada orang pergi jadi peserta program awak untung. Okay, bukan macam tu maksud dia. So maksudnya adalah kalau kita bagi program latihan kepada para peserta, adakah hasil daripada program latihan kepada peserta itu dia dapat meningkatkan keuntungan kepada organisasi dia. Okay, sebab organisasi yang bayar duit untuk dia pergi training tu. Okay, contoh kalau kita buat program latihan ini kepada pelajar sekolah, jadi siapa yang bayar? Yang bayar adalah ibu bapa. Jadi kita nak tengok ROI kepada ibu bapa. Sama ada ibu bapa tu untung tak ni hantar anak dia pergi program training ni. Untung ke tidak? Okay, itu maksud dia. Okay? So maksudnya kita nak menilai sama ada latihan itu memberi keuntungan. Berkesan kerana dia memberi keuntungan secara monetary value lah. So maksudnya secara nilai dalam ringgit Malaysia lah. Okay. So kita tengok kat sini. Kalau kita nak tengok, kita nak menilai sama ada satu program latihan itu memberi keuntungan dalam bentuk keuangan atau tidak kepada peserta yang pergi program latihan itu. Okay. Jadi kalau ikutkan Philips 1997, Philips ni pun ialah program latihan ni dia asal usul daripada bidang pengurusan sumber manusia atau pengurusan organisasi. Okey, jadi banyak contoh-contohnya semua lebih kepada pekerja lah, latihan kepada para pekerja. Okey, jadi Philips ni dia mencadangkan kalau kita nak mengira satu program latihan itu untung atau tidak, kita tak boleh kira keuntungan tu
melalui satu program. So maksudnya katalah dalam setahun ni ada buat 3 program latihan. Jadi setiap satu program latihan tu kita nak tengok dia punya keuntungan. Tak boleh macam tu. Okey. Maksudnya kalau nak kira sama ada program latihan tu untung atau tidak, dia kena kira dalam masa 1 tahun. Okey, maksudnya dalam contoh dalam 1 tahun tu organisasi tu dia bagi berapa program latihan kepada para pekerja dia. Mungkin dia bagi 10 program latihan. Okey, jadi berdasarkan 10 program latihan tu lah dia kira kos latihan tu berapa. Okey, sebab daripada kos latihan tu kemalangan dalam organisasi berkurang. So dia dah tolak lah duit kerugian tu dia dah tolak. Lepas tu dah bukan sahaja kurang kemalangan tetapi kurang juga reject produk yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. So untung lagi kat situ kan. Okay, lepas tu dia kira pekerja ni bukan sahaja kurang kemalangan, kurang reject produk, malah dia punya produktiviti pun bertambah, untung pun bertambah, produk-produk pun punya dibeli oleh pelanggan dengan banyak pula ya, kualiti pun bertambah. So itulah yang dikira dalam penilaian ROI ataupun untung rugi lah return on investment. Okey, jadi Philips ni dia mencadangkan 10 langkah kalau nak kira satu program latihan, bukan satu lah program-program latihan dijalankan dalam masa setahun itu untung atau tidak. Okay, yang pertama adalah membangunkan 3 atau 4 peringkat lah. Okay. Lepas tu peringkat penilaian. Okay. Lepas tu mengira. Okay, yang ini kalau awak ada masa nanti awak bacalah 10 step ni Okey, lepas tu dia akan kira dia punya anggaran bulanan tu untung dia berapa kan, rugi berapa. Lepas tu dia akan tukar semua elemen-elemen yang berbentuk bukan keuangan kepada bentuk keuangan. Okey, contohnya katalah kalau training tu dapat meningkatkan motivasi pekerja. Jadi sebabkan motivasi tu, okey, motivasi tu dia boleh meningkat berapa ringgit. Okay, contoh sebelum ni tak ada motivasi, so dia jual barang mungkin sebulan tu satu je barang dia jual kan. Okay, tapi sebab dia ada motivasi tu, dia jual satu barang satu bulan tu dalam 10 barang. So maksudnya dia akan tukar semua elemen dalam bentuk keuangan. Okay, lepas tu dia pun menghasilkan lepas tu dia kena kira keuntungan tu guna formula. Okay, so inilah formula dia. Okey, so nak cerita daripada step 1 sampai 10 ni pun nanti awak tak faham. Okey, so saya tunjuk contoh lah. Okey, ini contoh. Okey, contohnya ni Campbell ni, okey, dia sebenarnya dia mengira cost benefit analysis, tapi kalau kita boleh adapt lah guna ROI. So dia sebenarnya benda yang sama, cuma Philips tu dia guna term baru lah, dia panggil ROI. Campbell ni dia panggil sebagai cost benefit analysis. Okay, jadi contoh dia katalah ada satu training program latihan ini. Program latihan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja dalam sesebuah organisasi. Okey, dalam setahun tu satu program ni walaupun dia satu program tapi dia buat berkali-kali lah dalam 1 tahun. Mungkin dia buat 10 kali ataupun 5 kali macam tu lah. Okey, jadi dia kira lah dia punya cost itu. Okay, dia punya cost itu adalah $35,000 contohnya. Tetapi walaupun kos program latihan tu mahal, $35,000 setahun, tetapi disebabkan program latihan itu ni berbanding jika dia tak bagi program latihan lah okay. Jika dia bagi yang $35,000 setahun tu, maka keuntungan meningkat sebanyak $5,000 setahun. So maksudnya profit atau sale tu meningkat lah. Sebelum, kalau dia tak buat program tak ada meningkat kan. Kalau dia buat program je meningkat $5,000. Yang $5,000 ni disebabkan oleh kurangnya ketidakhadiran pekerja. Contohnya kan, katalah orang kebanyakan organisasi yang berisiko tinggi ni macam mereka punya produk yang dihasilkan itu mungkin berkaitan dengan kimia ataupun menggunakan mesin-mesin yang mempunyai risiko tinggi kepada kemalangan pekerja. Jadi kalau pekerja ni terlibat dengan kemalangan, banyak yang tak akan datang kerja lah. Sebab sakit kan, sebab dah terlibat kemalangan, sakit lah, jadi tak boleh datang kerja. Lepas tu selain daripada tu pekerja pun takut nak pergi kerja, sebab kalau pergi kerja kan ada risiko bahaya yang tinggi. Jadi mereka ni kalau pergi kerja nanti kan cedera, tak naklah pergi kerja kan. Jadi dia punya
ketidakhadiran tu akan tinggi. Okay, jadi kalau bagi program latihan, mereka ni tak takut pergi kerja sebabnya mereka tahu macam mana nak ambil langkah-langkah keselamatan supaya tidak terlibat dengan kemalangan tempat kerja. Okay, jadi dalam sebabkan itu, kurangnya ketidakhadiran dan meningkat 5,000 setahun. Tetapi tadi tu, okay, dan selain daripada tu, okay, ni saya tersilap lah tadi. Okay. Program latihan ni dikata dapat menjimatkan 35,000 setahun kerana tidak berlaku kemalangan. So, maksudnya kalau kemalangan tu nanti banyaklah barang rosak ke kan. Lepas tu nak bersihkan lagi tempat kemalangan tu. Okay. Tu akan makan kos lah. Jadi dia kira-kira sebab kemalangan tu tak berlaku berbandingan kalau tak pergi program, selalu kemalangan berlaku. So 35,000 safe daripada jimat daripada tidak berlaku kemalangan. Lepas tu untung lagi 5,000 sebab pekerja datang kerja. Okey. Tetapi program tu harga dia 25,000 saja. Jadi mereka pun tolak lah. Tolak 35,000 tadi tu, untung kan. Okey, lepas tu tambah lagi 5,000 jadi 40,000. So 40,000 tu tolak kos training tu 25,000. Okey, jadinya untung lah sebab setahun tu dia dapat jimat sebanyak dalam 10,000 kan. Dalam 20,000 lah, 20,000 dia untung. Okey, jadi lepas tu dia buatlah satu nisbah. Okey, maksudnya keuntungan adalah 160%. So ini adalah contoh lah macam mana nak kira ROI tu. Okey, pening kan? Okey, tak apa. Ini untuk program-program latihan yang selalu boleh ditunjukkan dalam bentuk keuangan. Okey, ada juga program latihan yang memang tak ada langsung monetary figure tu. So biasanya kita tak guna ROI ni lah. So ROI ni kita akan guna kalau program latihan tu betul-betul boleh tunjukkan figure, boleh bentukkan nilai dalam bentuk duit lah. Okay? Kalau tak payahlah guna. Okay? Tak payahlah guna model atau pendekatan ini. Okay. Itu adalah yang ketiga. Macam mana nak menilai apa benda yang nak dinilai untuk menyatakan program latihan tu berkesan atau tidak. Okay. Yang ROI ni juga tadi, okay, katalah kita adaptasi kepada program latihan kepada pelajar sekolah. So boleh jugalah kita kira keuntungan kepada ibu bapa lah. Okay, contohnya ibu bapa ni dia hantar anak dia pergi latihan, pergi tuition dan sebagainya. Jadi harga tu sangat mahal lah. Okay, sebabnya nak suruh anak dia pandai belajar. Okay, tetapi katalah kalau dia tak hantar, dia untung lah kan. Dia bukanlah untung, dia tak payahlah keluar duit. Tapi kalau tak keluar duit, tak adalah investment kan. Jadi lepas habis anak dia habis belajar sekolah tu, anak dia tak pandai sangat. Dia tak dapatlah masuk mana-mana institusi pengajian tinggi. Tapi bila nak hantar anak belajar tempat tinggi, kena bayar masuk college yang mahal, college swasta yang mahal. Okay? Jadi itu dah rugi kat situ. Okay, tapi kalau dia awal-awal tu masa anak dia sekolah, dia hantar semua pergi tuition. Okay, jadi anak dia ni pandai-pandai. Lepas tu masa belajar, dapat beasiswa. Sebab pandai kan. Dia dapat beasiswa belajar luar negara. 1 sen pun tak keluar. Sebab dapat beasiswa. Okay, so kat situlah untung. So itulah konsep dia. Konsep nak kira keuntungan daripada pelaburan atau investment yang kita gunakan untuk program latihan. Okay, itu adalah 3 model untuk menilai keberkesanan latihan ataupun apa benda yang kita nak nilai tu untuk nyatakan training kita ni berkesan atau tidak. Okey, satu lagi model yang terakhir, yang akan kita bincangkan dalam topik kali ini adalah model keberkesanan latihan oleh Kirkpatrick yang dia sebenarnya dia bangunkan pada tahun 1959 tapi dia revise balik tahun 1996 dan 2010 lah. Okey. Jadi Kirkpatrick ni, menurut Kirkpatrick, kalau kita nak menilai satu program latihan sama ada berkesan atau tidak, jadi ada beberapa perkara yang kita perlu nilai untuk menyatakan program latihan itu berkesan atau tidak. Dan perkara ini dipanggil sebagai tahap demi tahap ataupun level 1 to level 4. Okey. So, dia kata yang pertama sekali, kalau kita nak menilai sama ada program latihan itu berkesan atau tidak, kita kena menilai reaksi ataupun persepsi positif daripada para peserta program latihan itu. Okey, mungkin anda semua pernah pergi program latihan. Nanti kan dekat habis program latihan tu, nanti sekretariat tu dia akan bagi satu borang. So, borang tu kan
Biasanya dalam bahasa Inggeris dia dipanggil happy sheet. So happy sheet tu maksud dia kertas gembira lah. Maksud dia awak gembira tak pergi program latihan ni, makan sedap tak, okay, dewan tu okey tak, cantik tak, kandungan program latihan best tak, penceramah tu cantik tak, okey, penceramah tu baik tak, okey, mengajar okey tak. So itu kita panggil sebagai happy sheet. So maksud dia reaksi peserta lah. Okay. So peserta ni peserta ni dia akan jawab lah. Kalau program latihan tu bagus, so dia jawab lah yang bagus-bagus kan. Kalau tak bagus, tak bagus lah. Okay, biasanya kita bagi soal sidik itu dalam bentuk kajian tinjauan dan menggunakan skala Likert scale lah. Okay, contohnya, I was satisfied with this the course overall. So maksudnya contohnya saya sangat berpuas hati dengan keseluruhan penganjuran program ini. Okay, setuju ke tak setuju? Okay, setuju, strongly agree 5. Kan? Strongly disagree 1. So, mana? 5 lah. Contoh ni contoh. Okay, lepas tu, kursus ini dapat meningkatkan pengetahuan saya terhadap apa kandungan yang saya belajar tu lah. Okay. Jadi, setuju ke tak? Okay, setuju. Okay, kandungan latihan ini adalah saya harapkan kerana saya ingin menggunakannya. Okay, so setuju. Okay, so sebenarnya ni contoh sikit saja sebenarnya ada banyak lagi lah soalan yang boleh ditanya. Contoh kalau buka kepada buku Kirkpatrick tahun 2010 yang dia tulis, okay, dalam tu dia ada bagi contoh banyak lah soalan-soalan untuk menilai reaksi. Termasuklah makanan yang disediakan, jurulatih yang mengajar, okay, even dia punya lampu keterangan lampu dalam bilik kuliah pun dia tanyalah lampu cukup terang kan dan sebagainya lah. Okay, so maksudnya dia lebih kepada reaksi peserta terhadap penganjuran program itu dari segi kandungan dia, tempat diadakan, makanan dan sebagainya lah. Okay, so itu adalah penilaian reaksi. Okay, lepas tu menurut Kirkpatrick, kalau peserta ni tadi, kalau kita gunakan penilaian reaksi, selalu kita akan bagi dia punya kaedah tu soal sidik. Sebab peserta dalam satu program tu ramai, dalam 30 orang. So, kita tak adalah temu buang soal, nanti tak cukup masa. So, kita bagi soal sidik. Okay, dan sumber yang menjawab tu adalah peserta lah, reaksi. Okay, lepas tu untuk level seterusnya, so maksudnya menurut Kirkpatrick ni, kalau ada reaksi positif, maksudnya peserta tu, dia gembira lah dengan apa yang dia belajar tu, dalam program latihan tu. Jadi, barulah kita boleh pergi menilai tahap yang kedua. Okay, tahap yang kedua adalah tahap pembelajaran. Okay, lepas kita dah kutip data happy sheet tadi tu, kita buat pula ujian. Okay, ujian kepada peserta. Okay, peserta ni, lepas tu dia kata, kalau kita nak buat ujian, kita kena ambil kutip data, macam buat eksperimen lah. Kena ambil sebelum dan selepas. So, maksudnya, kalau ada perbandingan atau peningkatan, apa yang dia belajar tu, selepas berbanding dengan sebelum dia pergi program latihan tu, kalau ada peningkatan, maksudnya dia belajar kat situ. So maksudnya adalah keberkesanan latihan tu dari segi pembelajaran. Okay, dan Kirkpatrick juga mencadangkan kalau nak buat penilaian pembelajaran ini, sebaiknya gunakan ujian sebenar lah, bukan persepsi macam kajian tinjauan tu. Tapi kita gunakan ujian yang sebenar. Tak kisahlah ujian paper and pencil test ke, ujian bertulis ke, ataupun ujian praktikal ke, ataupun apa-apa ujian lah. Ujian kecakapan ke, kebolehan ke, tak kisahlah, janji ujian. So Kirkpatrick ni cakap sebaiknya kalau pembelajaran tu diukur melalui ujian itu lebih baik. Okay, tetapi dah dibuktikan oleh banyak research dalam sekarang ni, peserta ni sama ada dia ujian sebenar ataupun persepsi, dia tidak ada perbezaan lah. Sebab peserta tu dia tahu kat mana yang dia belajar. Maksud dia tahap mana, banyak mana dia belajar tu dia tahu sebenarnya. So kalau dia bagi ujian, kita bagi dia ujian sebenar, dia boleh jawab ke tak boleh, ataupun persepsi saja, aku boleh, aku faham ke tak ni, kan. Okey, sebenarnya benda yang kita akan dapat hasil yang sama. Okey, jadi sebab itulah kebanyakan program latihan zaman sekarang ni, dia punya level pembelajaran tu banyak orang kaji menggunakan kajian tinjauan ataupun soal sidik untuk menggantikan ujian. Sebabnya kalau kita buat program latihan, kita bagi ujian kat orang, ni macam tak logik lah. Nanti peserta tu jadi stres. Sebenarnya kalau nak pergi program latihan tu nak happy-happy kan, nak tambah pengetahuan, tambah kemahiran kan, menjadikan minat lebih baik. Tetapi kalau tiba-tiba kita bagi test pak suruh jawab kan, stres lah peserta tu. Lebih-lebih lagi kalau peserta tu adalah pelajar sekolah yang dah biasa duduk
paper and pencil test. Lepas tu kena bagi test lagi. Memang stress lah. Memang tak best lah program latihan tu. Okay. So biasanya dalam program latihan kita tak bagi test lah. Kecuali untuk program-program latihan yang memerlukan pemberian lisens lah. Contoh kalau awak nak jadi pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam satu organisasi, safety officer lah kita panggil. So kena ada license kan. So kalau pergi pelatihan yang buat safety training tu, kena ambil ujian, memang ujian bertulis lah. Okay, tapi kalau program latihan biasa ni jarang lah orang bagi ujian. Okay, so itu adalah apa yang Patrick cakap lah. Ni contoh lah. Okay, ni contohnya ujian IQ. Which of the figures in the bottom row should logically be in the spot of the question mark in the top row. So maksud dia, dia memang ujian sebenar lah. Okay, tapi tak semestinya sama sekarang ni, kalau untuk program latihan biasa kita bagi ujian sebenar, sebabnya kita punya niat untuk menjaga persaingan latihan tu bukan untuk buat peserta tu stres, tapi kita nak tengok dia punya, nak tahu aja betul-betul tak peserta ni dia belajar sesuatu tak daripada situ. Okay? So itulah yang level kedua. Okay. So menurut Patrick lagi, katalah kalau betul ada berlaku pembelajaran di situ. So maksudnya bila kita dah ukur tu sebelum dah selepas kan. Selepas tu memang ada peningkatan. Barulah kita boleh proceed ataupun boleh kita teruskan untuk penilaian yang ke level seterusnya, iaitu penilaian perubahan tingkah laku terhadap peserta tu. Okay, contohlah katalah awak bagi program motivasi belajar kepada para pelajar sekolah. Okay, so kita nak tengok lah. Tadi lepas habis program latihan tu kita dah bagi dia macam ujian ataupun persepsi sama ada dia dah belajar sesuatu pada situ ke belum, kan? Okay, lepas tu kita tengok pula dia punya tingkah laku. Lepas habis program motivasi tu, betul-betul dia pun motivasi kan. So maksudnya kat situ adalah perubahan sikap. So macam mana kita nak menilai ni? Biasanya untuk penilaian perubahan tingkah laku ni, kita akan tanya kepada peserta itu sendiri, tetapi kita akan sertakan dengan kutipan data daripada pengesah dia. So maksud dia, katalah kalau kita bagi program latihan tu kepada pelajar sekolah, so kita kena kutip data juga daripada ibu bapa dia atau guru-guru dia untuk mengesahkan betul memang habis program latihan tu dia lebih memotivasi lah. Tu kalau buat program motivasi kan. Kalau buat program smart learning ataupun bijak belajar, so maksudnya lepas habis program latihan dia betul-betul bijak lah cara nak belajar. Bukan dia bijak, tapi bijak cara nak belajar tu. Itulah. Okay, so itulah yang kita kena nilai. Okay, ni contoh contoh katalah awak bagi satu program latihan kepimpinan. So dekat akhir lepas pelajar tu pergi program latihan tu dah habis lah. Dia pun dah pergi balik ke sekolah dia. So kita tengoklah, kita need suruh guru-guru dia kena jawab juga soalan dia ni. Guru-guru dia pun kena jawab juga. Okay, so jadi berkaitan latihan kepimpinan, individu mempunyai macam mana pengetahuan tentang gaya-gaya kepimpinan kan. Macam itulah kualiti pekerja dia macam mana, boleh merancang dan mengurus kumpulan. Kualiti peribadi dia macam mana, karisma dan personaliti pemimpin. Kualiti output dia macam mana, boleh mencapai matlamat kumpulan. So ini adalah daripada buku Patrick jugalah yang saya adaptasi ni. So maksud dia awak kena bangunkan satu penilaian ataupun boleh ambil lah soal sidik yang dah dibangunkan oleh sarjana-sarjana lepas. Okay, so kita tengoklah apakah tingkah laku dia ada perubahan atau tidak. So maksudnya so untuk kalau awak nak buat program latihan yang tentang modifikasi tingkah laku, okay, penilaian perubahan tingkah laku ni yang paling penting. Sebabnya memang awak buat program tu untuk nak ubah tingkah laku dia kan. So kenalah tahu tingkah laku dah berubah ke belum. So maksudnya soal sidik ni kena bagi sebelum dah selepas. Okay, program latihan tu dijalankan. Lepas tu bukan sahaja kutip data pada peserta, tetapi juga kepada dia punya pengesah tu. Okay, contohnya kalau belajar sekolah, guru dia lah, kalau ataupun ibu bapa dia. Kalau pekerja, dia punya penyelia lah, supervisor dia ataupun pengurus atas dia. Okay, so kalau kita dapat sahkan dua-dua tu memang ada skor yang sama, so maksudnya kita boleh tahulah memang program latihan kita ni berjaya, berkesan kerana dapat merubah tingkah laku peserta program latihan. Okey, yang terakhir adalah kalau ikut kepada model ke Patrick ni lah. Okey, so kalau nampak kat sini dia ada level 1, 2, 3 kan.
Okey, kalau ikutkan kat sini, kutipan masa data untuk dikutip tu gunakan masa yang beza juga Okey, level 1 ni sebaik sahaja penglihatan berlaku. Level 2 ni lepas ujian reaksi, tapi selepas jugalah penglihatan berlaku. Okey. Okey, level 3 ni kita ambil bila peserta tu dia dah balik kat tempat dia lah. Contoh kalau dia pelajar, dia dah habis buat penglihatan kita, dia dah duduk lah dekat tempat, dekat sekolah, dia dah sekolah balik lah dekat tempat sekolah dia. Kalau pekerja, dia dah balik pada penglihatan tu, dia dah kerja balik lah kat tempat kerja dia. So maksudnya, okay, kalau ikutkan kajian lepas, kalau ke Patrick sini, dia cakap at least 3 bulan lah baru kita boleh nilai yang perubahan tingkah laku ni. Tetapi kalau ikut kajian-kajian terkini, kajian saya sendiri dah buktikan, okay, dalam masa 1 bulan lepas habis penglihatan tu, kita dah boleh nilai yang level 3 ni. Sebab majoriti peserta memang dia akan gunakan apa-apa yang dia belajar melalui penglihatan tu dalam masa 1 bulan. Sebab tu lepas sebulan tu kita dah boleh nilai yang level 3 ni. Okay, so lepas tu kita nilai pula level 4. So level 4 ni selalu kita nilai dia tak ikut masa, tapi dia ikut kepada hujung tahun. Sebab dekat hujung tahun tu okay, kalau pelajar sekolah dia ada ujian akhir. Kalau dekat pekerja dan organisasi, dia ada penilaian prestasi tahunan. So itu yang kita gunakan melalui hasil itu kita gunakan ukur untuk tengok hasil keseluruhan. Okay, so menurut Kak Patrick, lepas kita dah tengok sama ada terdapat perubahan tingkah laku atau tidak, okay, kalau betul ada perubahan tingkah laku tu, barulah kita boleh proceed atau teruskan kepada penilaian yang terakhir, iaitu penilaian hasil. Okay, so jadi penilaian hasil ni dia menyatakan bahawa kita kena tengok hasil keseluruhan. Okay, hasil keseluruhan daripada penglihatan kita tu. Okay, contoh tadi kan, okay, contoh tadi contoh yang tadilah kita gunakan model bersin tu, yang training impact tu. Okay, so model bersin yang ni, yang training impact ni, dia sebenarnya adalah yang hasil yang terakhir yang kita nak tengok. So dalam kalau ikut ke Patrick, inilah hasil yang terakhir tu kita nak nilai. Okay. Okay, ni adalah contohnya. Okay, ni contohnya. Ni pun ambil daripada buku ke Patrick. Okay, contoh dia. Okay, so dia katalah seorang pekerja tu dia dah pergi penglihatan. Okay. Mungkin dia pergi tu bulan 6 tahun 2022. Jadi penilaian hasil akhir ni, kita boleh kutip data tu, kita boleh nilai adalah tahun akhir tu. Maksudnya hujung tahun, mungkin Disember 2023 tu baru kita boleh nilai hasil ni lah. Sebab dekat situ baru ada penilaian prestasi yang akhir tu untuk pekerja tersebut. Okay. So dekat situ baru kita dapat tengok lah penglihatan tu berkesan atau tidak, untuk bagi kesan akhir kepada yang kita harapkan. Okay, contoh katalah awak bagi penglihatan kepada para pelajar sekolah. Jadi yang akhir ni yang awak nak capai apa benda? Yang impact dia, yang akhir tu. Yang tadilah kita sebutkan, kita dah bincang tadi, kalau kita guna model training impact bersin tu, so kita yang akhir tu apa benda yang kita nak capai? So yang akhir tu kita nak capai, contoh untuk pelajar sekolah, kita nak, yang kita harapkan daripada dia lah, prestasi akademik yang bagus, sasial yang bagus, berdisiplin, berpersonaliti, ada communication skill yang bagus. Itulah benda-benda yang kita nak daripada dia lah. Okay, kalau dia adalah pekerja dalam organisasi pula, apa benda yang kita nak yang akhir tu? So kita nak dia kerja bagus, productivity, jualan dia meningkat, dia punya customer service bagus, dia punya untung bagus, dia punya cost pun kurang. Okay, dia punya turnover kurang. Pusing ganti kerja ni maksud dia keluar pekerja berhenti kerja lah. Pekerja berhenti kerja pindah organisasi lain pun kurang. Okay, kualiti pun meningkat. So benda-benda itu yang kita nak nilai. So itu yang dipanggil sebagai hasil akhir. Okay, jadi itulah model Kirkpatrick, yang mana model Kirkpatrick ni banyak digunakan untuk menilai keberkesanan program-program pekerja, dan sehingga sekarang banyak juga orang mengadaptasi model ini untuk menilai keberkesanan program latihan untuk komuniti ataupun yang umum lah. Okay, so jadi itulah dia empat pendekatan penilaian keberkesanan latihan, di mana mencadangkan apa benda yang kita nak nilai untuk menyatakan program latihan kita berkesan atau tidak. Okay, so itulah dia. Okay, keempat-keempatnya. Jadi itu saja untuk topik kali ini.
iaitu topik penilaian keberkesanan latihan, dan ini adalah rasa saya topik yang kandungannya paling panjang lah antara semua, dan juga inilah adalah topik yang terakhir kita. Okey, itu saja untuk subjek SKPN 2093, pengurusan latihan dan modifikasi tingkah laku. Terima kasih banyak semua. Jadi saya harap anda semua boleh jawab kuis dengan baik nanti. Okey, terima kasih. Bye.